Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, anak-anak, hari ini kita akan bincangkan tajuk nombor nisbah. Bab satu lagi, tajuk nombor nisbah. Okay, tapi di bawah standard kandungan 1.2 iaitu operasi asas aritmetik. Okay, yang melibatkan integer. Okey, apa yang awak akan pelajari di subtopik ini adalah yang pertama, menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Yang kedua, mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Okey, yang ketiga, membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi. Yang keempat, menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu hukum identiti, hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan dan hukum kalis agihan. Okey, seterusnya yang kelima, membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan integer. Okey, secara ringkasnya, apa yang awak akan pelajari dalam subtopik ini adalah operasi tambah dan tolak. Okey, tambah dan tolak. Okey, awak akan belajar macam mana nak lakukan operasi tolak, macam mana nak lakukan operasi tambah. Yang kedua, awak akan melakukan operasi darab dan juga bahagi. Yang ketiga, awak akan belajar tentang gabungan operasi. Gabungan operasi apa? Operasi mungkin tambah dengan tolak, mungkin tambah dengan darab, mungkin tambah dengan bahagi, atau mana-mana dua atau lebih operasi. Dan seterusnya, yang terakhir, awak akan belajar berkenaan dengan hukum operasi aritmetik. Okey, walau bagaimanapun, untuk kelas kali ini, untuk perbincangan kali ini, cikgu lebih tekankan tentang penambahan integer. Okey, penggunaan garis nombor bagi memodelkan penambahan integer. Walau bagaimanapun, cikgu akan berikan satu lagi kaedah di sini, kaedah rajah. Okey, cikgu terangkan dulu sepintas lalu. Okey, garis nombor, pastikan dia bermula dengan sifar dan memenuhi apa keperluan soalan. Okey, sehingga kepada keperluan soalan. Okey, yang merah ni, okey, yang ini cikgu panggil lompatan. Ini adalah lompatan. Okey, ada lompatan merah dan juga lompatan biru. Lompatan merah mewakili integer yang pertama yang berada di depan. Dan lompatan biru mewakili integer yang kedua. Okey, seterusnya, sekiranya lompatan itu ke kanan, membawa maksud integer di sini adalah positif. Walau bagaimanapun, sekiranya lompatan itu adalah ke kiri, okey, lompatan ni ke kiri, bermula daripada sifar, bergerak ke kiri, bermaksud nilai integer di sini adalah negatif. Dan perlu diingat, setiap garis nombor, lompatan pertama mesti bermula dari sifar. Okey, itu berkaitan dengan garis nombor. Okey, yang berkaitan dengan rajah petak ini pula. Okey, cikgu akan wakilkan bilangan kotak ini berdasarkan kepada nilai integer. Okey, satu kotak mewakili satu integer. Dan kotak berwarna biru akan mewakili integer positif dan kotak berwarna merah akan mewakili integer negatif. Okey, itu sedikit penerangan awal berkenaan cara penerangan cikgu dalam slide-slide ini dan yang seterusnya.
Okey, kita tengok pada contoh 1. Okey, 3 tambah 4. Okey, macam tu cakap tadi, kita akan bermula daripada sifar. Dan lompatan pertama mesti berwarna merah. So, daripada sifar, cikgu lompat sebanyak 3. Kenapa 3? Sebab bermula dengan positif 3. Okey, sifar 1, 2, 3. 3 kali cikgu melompat dan cikgu jumpa nilai 3. Ini adalah titik kedua. Okay, titik pertama tadi sifar. So, 3 ni adalah titik kedua. Okay, tambah 4. Cikgu kata tadi, bila dia adalah positif, pergerakan dia mestilah ke kanan. Jadi, pergerakan kedua, lompatan kedua berwarna biru. Okay, mesti dimulai dengan titik terakhir sebelum ini. Titik terakhir sebelum ini adalah di 3. Jadi, dari 3, cikgu melompat sebanyak 4. 1, 2, 3 dan 4. Dan cikgu akan berhenti di nilai 7. Jadi, 3 tambah 4 sama 7. Jelas? Okey, senang je kan? Okey, seterusnya kaedah rajah kotak. Okey, sini nilainya 3 positif. So, cikgu ada 3 kotak. 1, 2, 3 positif, maka kotak biru. Kemudian cikgu ada tambah 4. Nilai 4 sini adalah positif. Jadi, cikgu lukis 4 kotak yang berwarna biru. 1, 2, 3, 4. Okey, memandangkan kotak ni sama warna, so cikgu perlu kira je lah jumlahnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nilainya adalah 7. Dan dia adalah biru, maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Positif 7. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Contoh 2. Okey, contoh 2 ni melibatkan pemulanya adalah negatif 3. Ingat, bila negatif, kita akan bergerak ke kiri. Okey, kita mula daripada sifar. Okey, daripada sifar, kita lompat 3 ke kiri. 1, 2, 3. So, kita akan berada di negatif 3. Kemudian dia kata tambah 4. 4 di sini bernilai positif. Kalau positif, kita bergerak, kita melompat ke kanan. Okey, daripada negatif 3 tadi, kita lompat 1, 2, 3, 4. Dan kita berhenti di nilai 1. Jadi, negatif 3 tambah 4 sama dengan negatif 1. Okey, kita semak. Tadi cikgu kata, bila integer sini negatif, okey, maka kotak yang kita bina, yang kita lukis perlu berwarna merah. Okey, ada berapa? 3. 1, 2, 3. Warna apa? Merah. Kenapa merah? Sebab dia negatif. Okey, tambah 4. Okey, cikgu lukis 4. 1, 2, 3, 4. Nak warna apa ni? Okey, cikgu kata kalau positif, dia mesti berwarna biru. Jadi, ada 4 kotak berwarna biru. Okey, lepas tu nak buat apa cikgu? Okey, kalau ada bilangan yang sama, kita buang kotak tu. Okey, merah, biru, buang. Merah, biru, buang. Merah, biru, buang. So, baki yang tinggal adalah 1. 1 ni kali apa? 1 ni warna biru. Biru tu maksudnya apa? Positif. Maka, jawapannya 1. Negatif 3 tambah 4 sama dengan 1. Positif 1. Okey, jelas? Okey, seterusnya. Okey, lihat di sini. Contoh 3. 3 tambah negatif 4. Okey, mulanya dengan nilai positif. Okey, kita tengok dulu garis nombor. Okey, mesti bermula daripada sifar.
Okey, dia kata 3. So, kita lompat 3 ke kanan. Daripada sifar. 1, 2, 3. Kita berhenti di 3. Kemudian tambah negatif 4. Negatif kita bergerak ke kiri. So, daripada 3 tadi, kita lompat 4 ke kiri. 1, 2, 3 dan 4. Dan hasilnya di sini adalah negatif 1. Maka 3 tambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Okey, kita tengok di sini. Dalam bentuk rajah pula. Okey, 3. 3 ni positif. So, 3 kotak berwarna biru. Kenapa biru? Dia positif. Kenapa 3? Ni cikgu, integer ni 3. So, 3 kotak. Okey, kemudian sini negatif 4. Negatif 4. Okey, 4. Kita tahu 4. Lukis 4 kotak. Tapi dia negatif. Kita colourkan dia dengan warna merah. Okey. Kemudian yang sama, yang ada kiri dan kanan, warna yang berlainan ni kita potong. Biru, merah, potong. Biru, merah, potong. Biru, merah, potong. Dia ada pasangan dia je, kita potong. Yang tak ada pasangan, yang tinggal ni, yang kesian ni, berapa? 1. 1 ni warna apa? 1 ni warna merah. Jadi, merah ni awak tahu kan nilai dia negatif. Maka jawapan dia negatif 1. Okey, jelas? Okey, seterusnya contoh terakhir cikgu nak bagi. Okey, negatif 3 tambah negatif 4. Okey, dua-dua ni negatif. Okey, so maksudnya kita dah ingat dah dalam minda kita, dia akan bergerak ke kiri. Pergerakan pertama kiri, pergerakan kedua juga ke kiri. Nak mula dari berapa? Mulalah daripada sifar. Okey, dekat sini nilainya sifar. Kita lompat ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Kemudian gerak lagi ke kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Tadi lompat ni gerak. Sama je. Tadi awal-awal lompat. Dah penat, kita gerak je lah sikit-sikit. Okey. So, akhirnya di sini kita berjumpa dengan nilai negatif 7. Okey, faham? Okey, kita tengok rajah pula. Untuk yang tak faham, kita tengok rajah. Sini negatif 3, sini negatif 3. Negatif 3. So, ada 3 kotak. 1, 2, 3. Nak warnakan warna apa? Warna merah sebab negatif. Okey, sini negatif 4. Okey, 4. So, 4 kotak. 4 kotak. Nilai dia negatif. So, warna merah juga. Okey, sini merah, sini merah. Ada tak yang berpasangan? Okey, ada tak merah dan biru? Merah dan biru. Tak ada kan? Sebab semua merah. Bila tak ada yang berpasangan, tak payah potong. Kita kira je lah bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapan dia 7. Tapi positif ke negatif? Okay, dia adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab dia berwarna merah. Okey, jadi negatif 3 tambah negatif 4. Nilainya adalah negatif 7. Okey, anak-anak. Ada masalah tak untuk faham? Cikgu rasa benda ni mudah je. Okey, awak boleh buat. Cikgu yakin awak boleh buat. Okey, jadi untuk itu cikgu minta awak cuba buat latihan yang seterusnya ini. Okey, selesaikan menggunakan garis, nombor dan juga rajah. Okey, soalan A. 8 tambah negatif 5. Ingat 8 ni positif. So, daripada sifar, kita akan melompat ke kanan sebanyak 8. Dan yang kedua di sini adalah negatif 5. Nanti dah lompat sampai sebanyak 8 kali. Dekat mana berhenti tu? Lompat pula ke kiri sebanyak 5 kali. Dan awak akan dapat jawapannya. Okey, jelas? Okey, cuba usaha. Nanti boleh share jawapan dengan cikgu. Okey semua. Okey, ada apa-apa soalan?
boleh terus ajukan kepada cikgu. Okey, kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.